يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا قد كفاني علم ربي قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري من سؤالي واختياري يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا أنا عبد صار فخري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري ضمن فقري واضطراري يا تواب توب علينا terimalah taubat kami ya Tawwab terimalah taubat kami ya Allah kasihanilah kepada kami pandanglah kepada kami ya Allah pandanglah kepada kami وانظر إلينا يا إلهي وملكي يا إلهي وملكي أنت تعلم كيف حالي أنت تعلم كيف حالي يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم
وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا سيد المرسلين. السلام عليك يا إمام المتقين. السلام عليك يا خاتم النبيين. السلام عليك وعلى آلك الطاهرين. السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu wa natawajjahu ilaika bi nabiyyika nabiyyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah ya Rasulullah. Inna natawajjahu bika ila rabbina fi taysir jami' umurina wa fi qada'i hajatina wa fi shifai amradina wa fi mautina lil iman wal islam wa husnul khatimah wa bi ru'yati nabiyyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi nazrah ila wajhikal karim wa bi futuh ala rifina alaina. Allahumma shaffi' fina rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahana anta maqsudana wa ridaka matlubana. A'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala yang telah perkenankan kita untuk bersama-sama dalam pengajian kitab Fiqhul Ibadat menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pada hari Selasa petang yang mulia ini. Tuan-tuan dan puan-puan semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur oleh Allah dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit yang zahir dan yang batin, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan semua dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan semua kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendapatkan barakah dan syafaat baginda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah, dalam pengajian kitab Fiqhul Ibadat yang telah kita baca setiap petang, kita telah sampai di muka surat yang ke-257. Ya para jemaah sekalian, kita di dalam perbincangan pelajaran semalam, kita telah menyebutkan tentang bab najis. Itulah permulaan bab najis. Jadi sebelum bab najis itu menceritakan tentang bab mandi. Dan kita telah sebutkan mandi itu ada yang namanya wajib. Wajib tu mesti cukup 2 rukun mandi. Pertama, niat. Ketika air kena kepala saya, kita jatuh niat, aku mandi mengangkat hadas besar kerana Allah. Itu kalau mandi wajib. Kalau mandi sunat, kita niat aku mandi sunat untuk solat Jumaat umpamanya. Aku mandi sunat hari raya Idul Fitri. Jangan, itu contoh-contohnya. Kalau mandi wajib, kita mesti 2 rukun. Rukun pertama niat. Rukun kedua ialah membasahi seluruh tubuh badan daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi tak ada excuse lah. Rambut kita panjang ke pendek ke, janggut kita tebal ke tipis ke, no excuse. Semua mesti dibasahkan, dikenakan air. Adapun kalau mandi sunat, apakah wajib kita basahkan seluruhnya daripada ujung rambut sampai ujung kaki? Jawapannya betul. Begitulah hukumnya. Semacam mana mandi wajib, macam itulah juga mandi sunat. Habis kalau orang perempuan rambut panjang, kalau sekiranya orang perempuan rambut panjang pun, hendaklah kalau dia mandi sunat, dibasahkan seluruh rambutnya sampailah kepada hujung kakinya. Habis kalau dia tak buat macam tu, kalau dia sayang rambut basah nanti nak tunggu kering lambat, maka dia tak dapatlah sempurna mandi sunat. Mungkin dia mandi sekerat badan sampai ke bawah, tetapi dia tak dah sempurna, maka kemungkinan dapatlah pahala sebahagian aja, sekerat aja, ya, sekadar mana yang dia mandi. Allahu a'lam. Tetapi yang memberi pahala tu ialah Allah. Dan mudah-mudahan Allah berikan pahala sepenuhnya. Tetapi sebagaimana mengikut daripada hukum syariat, kalaulah mandi itu sunat sekalipun, hendaklah dia menyeluruh seluruh tubuh badan, daripada hujung rambut di kepala sampai hujung kaki.
Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, daripada sedikit kita kata menjawab soalan tentang bab mandi. Dan demikian juga dalam bab kita telah membicarakan permulaan bab najis. Kita telah mengatakan najis yang dikatakan najis ialah najis yang menghalang kesahihannya salat. Jadi kalau dia dianggap kotor tetapi tidaklah dia itu menghalang daripada kesahihan salat, maka dia taklah dinamakan hukum najis, walaupun pada zahirnya dia tu kotor, seperti air ludah, kahak, ya. Itu semua dia kotor, jijik, tetapi dia bukanlah najis. Walaupun terkena pada baju pakaian kita, dia sah salatnya. Atau orang yang kerja mekanik, kerjanya tu memperbaiki enjin kereta, baju dia habis semua dengan berminyak-minyak, kemudian dia nak salat Allah Akbar, sah ke tidak? Jawapannya sah selagi baju yang kotor berminyak tu bukan mengandungi najis. Dan kita telah sebutkan yang najis itu ialah yang menghalang daripada kesahihan salat, dan dah kita hitungi satu persatu sebanyak 16 perkara yang dikatakan tu najis. Itu telah kita bacakan semalam, ya. Itu 16 perkara yang dikatakan najis. Dan kemudian sebagai seterusnya, kita telah mengatakan bahawa najis itu terbagi pada 3 bahagian. Yang dinamakan najis yang dinamakan mughalladzah, yang berat. Yang berat itu najis anjing dan najis babi, ya. Itu yang berat. Yang keduanya najis mukhaffafah, akan nanti kita sebutkan najis yang diringankan. Yang ketiga najis mutawassitah, najis pertengahan. Itu pun akan kita sebutkan. Dalam pelajaran kita semalam, kita telah menyentuh tentang najis mughalladzah, najis yang berat. Najis yang berat itu berlaku apabila terkena kepada kita sesuatu daripada tubuh badannya anjing dan babi. 2 ekor haiwan ini, anjing dan babi. Kedua-duanya tu dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dianggap itu najis mughalladzah, najis yang berat. Jadi macam mana kita nak sucikan diri kita kalau terkena najis yang berat itu, iaitu anjing dan babi, maupun daripada tahi kencingnya, ataupun daripada tubuh badan dia yang basah, atau pada peluh dia, atau air yang percik dari tubuh badannya. Kerana apabila anjing itu basah badan dia, dia akan mengibas tubuh badannya dan air terpercik terkena pada kita. Kesemuanya itu dihukumkan sebagai najis yang berat atau mughalladzah. Mensucikan najis mughalladzah seperti yang telah kita sebutkan semalam, 3 syarat. Pertama, hendaklah kita hilangkan najisnya. Kalau ada tahinya ataupun kencingnya, kita hilangkan dahulu ain atau benda zat najis itu. Keduanya, hendaklah dituangkan dengan 7 air. 7 air itu, yang ketiga, hendaklah dicampurkan salah satu daripada 7 air itu dengan tanah. Jadi tanah itu dia tak kiralah tanah yang berdebu atau tanah yang pokoknya tanah yang boleh merubahkan warna air. Jadi kalau kita ambil tanah debu yang kita buat tayamum, kita masukkan dalam kita punya gayung kita ataupun dalam kita punya apa-apalah bekas kita masukkan, kita kocak, jadi berdebu ataupun berubah warna air itu. Itu namanya tanah yang menjadikan syarat untuk mencuci najis anjing ataupun babi. Jadi 3 perkara, iaitu dibuangkan ain najisnya, dan kedua dibasuh dengan 7 air, dan salah satu 7 air itu hendaklah dicampur dengan tanah. Dan biasanya orang kita tanah liat terus ditukar jadi warna air teh susu. Itu yang jelas sekali. Tapi kalau tak tanah liat, tanah-tanah yang debu-debu pun bolehlah, ya, dia merubahkan warna airnya. Jadi sebaik-baiknya tanah air yang dicampur tanah tu ialah cucian yang pertama. Jadi kalau sekiranya kita sekarang nak ambil air, ambil satu gayung dah campur tanah, tuang ke tempat najis tu, kemudian ambil lagi air kedua yang bersih, ketiga, keempat sampai yang ketujuh. Itu caranya. Kalau kita cuci bawah pipe, ke bawah pipe,
Kita ambilkan satu gayung, campur dengan tanah dulu, kemudian kita cucikan baju atau kain atau selipar kita yang terpijak najis tu. Kemudian dah tuang dah rata. Kemudian lepas tu letak bawah pipe tu, kira 1. Kemudian 2. Kemudian 3. Jadi 1 atau 2, 3, air tu sudah meratai tempat najis yang terkena najis. Itu caranya. Yalah, kita pakai pipe kan. Zaman dulu pakai gayung, pakai timba kan, air perigi. Tak apalah. Pokoknya macam tu caranya. Jadi begitulah dia dalam mazhab Imam Syafi'i yang paling kuat. Anjing dan babi itu adalah merupakan najis mughallazah. Najis yang berat yang wajib dibasuh dengan 3 syarat tadi. Tapi kalau sekiranya dalam mazhab Syafi'i juga, pada pendapat Imam Syafi'i qaul qadim yang telah kita sebut semalam, qaul qadim ni qaul yang awal Imam Syafi'i memberi fatwa sewaktu dia di Baghdad, di Iraq, ya. Fatwa yang terakhir ialah di Mesir. Itu namanya qaul jadid, pendapat yang baru. Jadi pendapat baru mengatakan babi itu sama seperti anjing, tapi pendapat yang qaul qadim, pendapat lamanya, mengatakan bahawa babi dibasuh seperti biasa, tidak disamakan dengan anjing. Mana air itu disiram sekali, 2 kali sudah selesai. Tapi yang dia pegang, yang dipakai, yang diamalkan dalam mazhab Syafi'i, anjing dan babi itu sama hukumnya. Dinamakan dia najis mughallazah, najis yang berat yang wajib dibasuh dengan 7 macam ataupun 7 kali air. Ya tuan-tuan dan puan-puan, dalam masalah ini juga dalam saya merujuk kepada kitab para ulama, ada khilaf ulama tentang masalah najis anjing dan babi ini. Sebagaimana disebut dalam kitab Fathul Alam juz yang pertama muka surat 340, mazhab Malikiyah iaitu Imam Malik tidak mengatakan najis anjing itu, ya, tidak mengatakan najis anjing itu seperti yang kita sebutkan, tetapi dibasuhkannya kerana mengikut perintah. Sekali saja cukup, ya, dibasuhkannya. Tapi ada juga kata mazhab Maliki dibasuh 7 kali, tapi kerana ta'abudan. Ta'abudan tu maknanya mengikut perintah mazhab Maliki. Manakala pula Imam Abu Hanifah, jadi mazhab Maliki dia basuh 7 kali, tapi bukan pasal dia kata tu najis, tapi pasal Nabi perintah dan ikut saja perintah Nabi. Tetapi Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi mengatakan anjing dan babi dibasuh seperti najis-najis yang lain, biasa saja. Tak ada kita kata kemestian mesti dengan 7 jenis air. Habis Ustaz macam mana? Kita mazhab Syafi'i, kita ada kita pegangan. Cuma ini saya sebutkan, andai kata kalau ada orang yang kata itu kata gini, kita jangan argue, itu mereka pegang mazhab yang disebutkan tadi. Cuma kita ni boleh tukar-tukar mazhab. Jawapannya kita ada pegang satu mazhab, dan kalaulah sekiranya dalam darurat, boleh kita pegang pada pendapat yang lain kalau diperlukan. Kalau tidak, lebih baik kita pegang kepada satu pendapat, satu imam, supaya tidak kita punya ibadat kita tu bercampur aduk macam dalca. Jangan, ya. Itu namanya talfiq. Talfiq tu maknanya bercampur aduk. Itu tak boleh, ya. Melainkan darurat itu ada dia punya syarat-syaratnya. Jadi begitulah dia tuan-tuan, begitulah kita dah sebutkan tadi, najis anjing dan najis babi itu ialah kalau walaupun dengan dia punya badan dia yang berair tu dia kebas-kebaskan kemudian terpercik, atau badan dia yang berpeluh. Berpeluh. Jadi kalau kita kata Ustaz, badan anjing tu kering, kita pegang dia kering, kita pun kering. Jawapan kita punya tangan ni pun ada peluh, kerana peluh tu kita tak nampak. Ya, jadi peluh itu kadang dah bas. Kalau dah ada peluh tu, walaupun kita tak nampak, tapi pegang badan anjing tu, sudah mana dah najis tangan kita ini. Begitu juga badan anjing tu, dia berpeluh, tapi kadang peluh itu kita tak nampak. Jadi bila kita pegang badan dia, walaupun pada nampak kita ini kering, kita pegang, tapi tetap sudah kita menyentuh najis. Wajib dibasuh dengan 7 kali air yang telah kita sebutkan tadi. Jadi kalau ada orang nak pelihara anjing, boleh ke Ustaz orang nak pelihara anjing? Islam tak menggalakkan kita pelihara anjing, melainkan kalaulah sekira dia perlukan anjing itu untuk dia punya haiwan ternakan,
untuk nak menjaga dia punya kambing-kambing dia supaya jangan lari sana lari sini. Anjing tu jadi dia punya penjaga, security. Anjing gong. Dia punya kambing-kambing semua lari ke tengah umpamanya. Tapi sekadar nak simpan anjing untuk perhiasan, permainan dalam rumah, itu tak dianjurkan Islam. Bahkan Nabi SAW mengatakan rumah yang ada anjing dalamnya tidak dimasuki malaikat rahmat. Malaikat maut masuk, ya, pasal nak ambil nyawa tu mesti dia masuk. Tapi malaikat rahmat dia tak masuk rumah yang ada dalamnya anjing. Jadi rumah yang ada dalamnya patung ataupun anjing tak dimasuki oleh malaikat rahmat. Dia rumah tu tak ada rahmat. Bini sekarang ni ada zaman moden ni, anak-anak muda suka main anjing, bawa anjing masuk dalam rumah. Itu bukan cara Islami. Cara Islam kita tak buat macam tu. Melainkan kalau anjing tu diperlukan seperti kita kata security, penjaga, dia duduk kat luar rumah. Itu pun kalau diperlukan. Jadi kita umat Islam tak dianjurkan. Ada juga orang membuat kita kata jangan pandang hina pada anjing. Anjing pun makhluk Allah, kita buat sama-sama macam kawan. Banyak lagi haiwan boleh buat kawan. Kenapa tak ambil kambing, anak kambing masuk rumah? Anak kambing tak najis. Kenapa kita tak ambil anak harimau? Anak harimau takutlah Ustaz. Kucing memang sudah kita tahu menjadi permainan dalam rumah. Tapi kenapa nak mesti ambil anjing? Ini juga Ustaz, kenapa Allah Ta'ala jadikan anjing itu najis, babi itu najis? Sebenarnya hikmah Allah tu banyak. Antara hikmah Allah ialah ta'abbudi. Ta'abbudi itu apa? Nak melihat sejauh mana kita mengikut perintah. Supaya kita tahu, ni perintah Allah najis, jangan kita dekati. Ini perintah Allah wajib, kita kena lakukan. Jadi itulah antara hikmah. Banyak. Kalau tidak, kenapa Allah jadikan setan? Kan bagus kalau tak ada setan. Semua kita ibadat saja, tak ada yang buat dosa. Tapi Allah jadikan setan supaya nak melihat sejauh mana orang yang melawan nafsu dia, lawan setan, dan dia taat pada Allah dengan sungguh-sungguh. Jadi ada perbezaan. Kalau tidak, semua orang sama. Jadi tak ada pendapat beza dia. Umpama macam misal kata kita pergi negeri Arab. Pergi negeri Arab, semua perempuan-perempuan semua pakai tutup muka. Macam kita kata Mekah lah. Maaflah ya. Tapi bila pergi keluar pada Mekah, sudah buka rambut semua. Nampak? Dia kat Mekah tu pasal undang-undang dia tutup. Tapi bila keluar Mekah, dah dia jadi macam orang barat lah. Macam bukan orang Islam pun ada. Yang pakaian yang terbuka, terjojol aurat dia semua. Itu menunjukkan apa? Dia tak ada dia punya kesungguhan dalam hati dia. Bukan kita nak mengata, itu sebagai contoh saja. Begitulah ibaratnya tuan-tuan. Jadi Allah Ta'ala jadikan ini najis, ini haram, ini wajib. Sebagai nak melihat sejauh mana kita ini mengikut taat perintah Allah. Bukannya kita diseksa, tidak. Tapi itulah caranya. Sebab tu Nabi kita SAW mengatakan, dunia sijnul mu'minin wal jannatul kafirin. Dunia ini sebagai penjara orang yang beriman dan sebagai syurga untuk orang yang kafir. Orang kafir nak buat apa dia buat, dia suka dengan anjing, dengan babi, apa dia buat suka. Nak makan apa dia makan, suka dia. Tapi kita orang beriman, ini haram, tak boleh. Ini wajib, ini harus, ini makruh. Jadi kita ada undang-undang. Macam orang dalam penjara, dia tak bebas. Apa yang dia diberi makan, itu dia makan. Ya tuan-tuan dan puan-puan, maaf sajalah ya dalam kita membicarakan sedikit sebab kadang-kadang ada soalan-soalan anak-anak muda kita ni bertanya, "Pak, kenapa tak boleh? Kenapa haram? Kenapa najis?" Itulah dinamakannya ta'abbudi. Ada perintah Allah yang kita boleh faham maksudnya, tujuannya. Seperti puasa. Puasa ni bawa kesihatan, bagi perut kita rehat. Adanya kita boleh faham hikmahnya. Ada yang kita tak faham hikmahnya, tapi itulah Allah nak menguji kita, nak test kita sejauh mana taat kita pada perintah Allah Ta'ala. Baik tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita menyambung lagi dalam pelajaran kita di muka surat 256. Ya, dalam kita membaca kitab ini, mari sama-sama kita bacakan Fatihah. Pertama sekali penjunjungan besar Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada seisi keluarganya yang kita kasihi dan seisi sahabat-sahabatnya yang kita redai, dan sekalian para ulama-ulama dan tabi'in dan tabi'in dan para masyayikh, guru-guru kita, bil khusus al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan sehinggalah ilmu itu berpindah kepada satu dada ke satu dada sampai
sampailah kepada guru kita, iaitu pengarang kitab kita ini, Al-Habib Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang berguru kepada Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semit. Semoga kedua-dua guru kita ni yang masih hidup lagi di kota Madinah Munawwarah dipanjangkan umur oleh Allah dan sihat walafiat, dan dilindungi daripada sekalian perkara yang tak diingini, dan semoga Allah tinggikan darjat semua guru-guru kita, para masyayikh kita, daripada para sahabat, para tabi'in, semuanya ditinggikan darjat mereka, dilimpahkan rahmat Allah kepada mereka, dan semoga Allah Ta'ala melimpahkan keberkahan ilmu mereka kepada kita dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita masuk di muka surat 256, iaitu B. Yang kedua, jenis najis yang kedua ialah najis mukhaffafah, iaitu najis yang diringankan dalam cara menyucikannya, ya. Najis mukhaffafah dari segi bahasa Arab makna yang diringankan, ya. Jadi diringankan tu kerana menyucikan dia, membersihkan dia pun dengan cara yang sangat ringan. Sebab tu namanya mukhaffafah, iaitu air kencing bayi laki-laki yang memenuhi 4 syarat. Bukan semua najis. Najis budak, anak lelaki, baby yang cukup 4 syarat. Iaitu apa dia 4 syarat? Pertama ialah bayi laki-laki, baby boy. Kalau sekiranya baby girl tak masuk, ya. Ini hanya baby boy, kencingnya baby boy. Yang kedua, air kencing dia, ya. Kalau sekiranya baby tu dia ada alat kelamin, 2 alat kelamin, jantan dan betina, ada alat kelamin lelaki, ada kelamin perempuan, maka itu namanya khunsa. Khunsa tu maknanya antara 2. Jadi dia dihukumkan seperti hukum najis mutawasita. Mutawasita tu najis kebiasaan, biasalah. Itu nanti bab yang ketiga, najis yang ketiga kita akan bicara. Dan yang keduanya, baby boy ni air kencingnya, bukan tahi, buang air besar, tidak. Iaitu air kencingnya, buang air kecil, ya. Itu namanya najis mukhaffafah. Kalau sekiranya dia buang air besar, itu najis mutawasita, ya. Berak dia tu najis mutawasita. Dan yang ketiga, syarat ketiga, belum berusia 2 tahun. Maknanya belum berusia 2 tahun. Kalau dah lebih pada 2 tahun 1 hari, sudah dia dihukumkan najis biasa mutawasita. Ini syaratnya umur budak tu 2 tahun below, ya, 2 tahun dan bawah lagi. Jadi bila kita sebut 2 tahun, yang nombor 3 tu, syarat yang 2 tahun tu umur 2 tahun secara pasti, makna bitahdid, maknanya dengan tepat. Kalau lebih 1 hari saja, dia sudah tak dihukumkan lagi dengan najis mukhaffafah yang ringan, tapi dia masuk najis kebiasaan yang mutawasita, ya. Jadi umur dia tu dikira mengikut kalender Islam. Kalender Islam, bukan kalender Masihi. Dia beranak ustaz 1 hari bulan Januari. Tak boleh tak ke Januari. Kira Islam tu berapa? Sebab apa? Kalender Islam setiap tahun kurang 10 hari atau 11 hari daripada kalender Masihi. Jadi ada beza sikit, ya. Yang kedua, daripada syarat yang 2 tahun tu, jika ragu apakah dia itu dah cukup 2 tahun ke tidak, tak ingatlah dia birthday dia dalam kalender Islam, tak ingatlah. Jadi kalau macam tu, kita hukumkan dia seperti hukum najis mutawasita. Mutawasita tu hukum najis yang sederhana, seperti najis-najis biasalah. Dia tak masuk najis mukhaffafah yang diringankan, tidak. Ini pada pendapat Imam Syafi'i yang rahimahullah ta'ala. Tapi menurut pendapat Imam Shibrumilisi, ini seorang ulama juga dalam mazhab Syafi'i, ya, Shibrumilisi, hal ini termasuk najis mukhaffafah. Itu pendapat. Jadi kita ni tuan-tuan, bila ada disebut 2 pendapat, pendapat ketiga, kita selalu ambil pendapat jamaah, iaitu yang ramai, yang kuat. Sebab tu bila disebut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, itu jadi pegangan kita. Yang ada sebut 1 ulama, 2 ulama, itu kita boleh pakai bila dalam darurat. Daruratnya itu kita bila perlu. Itu tuan-tuan, ya.
Dan ketiganya, jika titisan air kencing najis mukhaffafah jatuh pada air, kemudian jatuh percikan air tersebut pada baju, maka wajib baju tu dicuci. Ni dia punya masalah. Masalahnya kencing budak tu kena pada baju, ya. Jadi apabila kena pada baju kita, kemudian kita dah tahu kita kena pada baju. Kemudian kita pula bila kencing tu mengalir, terkena pada baju kita pula. Macam mana ni? Nak basuh. Yang kena pada baju kau ni, ini bukan original daripada kencing budak tu, tapi dia meleleh. Maka hukumnya wajib dibasuh seperti najis biasa. Yang kena kat kain ini, yang dikencing oleh budak ini, maka dia dinamakan hukum najis mukhaffafah yang ringan. Cara basuh najis ringan beza dengan cara basuh najis biasa. Tuan-tuan ya. Ini kalaulah kita dokong budak tu kan, budak tu kencing, kemudian kena kat baju kita yang mana kenalah. Tapi lepas tu dia terpercik pergi tempat kain kita yang lain pula. Maka yang terpercik tu wajib dibasuh seperti najis biasa. Syarat keempat. Jadi kita dah sebut 3 syarat. Mestilah anak tu bayi lelaki, dan mestilah yang dinamakan najis tu yang ringan ialah najis kencing, dan kemudian anak tu mesti umurnya bawah 2 tahun, ya. Dan syarat keempat, tidak makan sesuatu selain susu ibunya atau susu sapi murni. Jadi maknanya dia tidak makan melainkan hanya susu yang original. Setengah kitab-kitab mazhab Syafi'i disebut susu ibu sahaja. Susu ibu sahaja. Tetapi adalah kitab kita ni disebut atau susu sapi murni. Jadi sapi murni makna susu sapi, sapi tu lembu lah. Susu lembu yang semata-mata susu saja, tak ada campuran. Tak ada campur air ke, tak ada campur ke apa-apa ke, powder ke apa, tak ada. Semata-mata susu saja. Jadi bila saya lihat dalam kitab Fathul Alam, kitab kita ini pun diambil daripada kitab bahasa Arab Fathul Alam. Rupa-rupanya saya faham. Maksudnya makanan dia, makanan yang asli, yang original. Daripada makanan, apa tu? Daripada ibu tu maupun ibu manusia ataupun ibu tu haiwan, tetapi dia makanan original yang diperah daripada tubuh badan manusia ataupun pada lembu itu. Jadi itu maksudnya. Jadi di sini kalaulah kita beri susu yang ada campuran yang macam susu tin sekarang ni. Kita beli susu tin macam-macam lah brand yang ada dalam market ni. Maka susu itu ada campuran sedikit sana, sedikit sini. Ada campur cereal, ada campur vitamin, ada campur protein, ada. Ini sudah tak bernamakan lagi susu lembu yang asli, yang original. Ya. Jadi di sini kalau anak-anaknya tu makan susu tersebut, dia tak masuk kategori najis mukhaffafah kencing dia tu. Itu kita kena ada perbezaan dia. Kita kena faham ya. Jangan kita tidur ya. Kecuali jika makan sesuatu selain air susu ibunya dalam keadaan darurat. Kalau darurat, dia terpaksa makan yang lain pada susu ibu. Seperti apa? Seperti minum obat. Dia demam. Jadi doktor bagi obat. Kena makan baby ni obat. Itu darurat, terpaksa. Ini bukan susu Ustaz. Ya betul, tapi ini dikecualikan. Ataupun untuk tahnik. Tahnik tu apa? Iaitu kita anak baby baru lahir. Yang bagusnya baru-baru lahir saja kita bawa kepada orang alim, pada ustaz, pada syekh, pada guru, ya. Jadi ditahnikkan dia. Tahnik tu biasa diamalkan oleh alim-alim ulama kita. Ini pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, iaitu Abdullah bin Zubair. Dia adalah anak pertama muhajirin yang dilahirkan di kota Madinah Munawwarah. Ibunya bernama Asma. Asma tu kakak kepada Sayyidatina Aisyah. Jadi Asma lahirkan anak. Itulah anak pertama muhajirin yang dilahirkan di kota Madinah setelah berhijrah ke kota Madinah. Dan bapaknya Abdullah bin Zubair, dia adalah Zubair bin Awam. Dia adalah salah satu daripada 10 sahabat Nabi yang Nabi jamin masuk syurga. Masya Allah, keturunan yang mulia, ya. Jadi baby ini namanya Abdullah bin Zubair. Bila dia lahir saja terus dibawa pada Nabi SAW.
Nabi SAW pun ambil kurma, Nabi kunyah sikit kurma tu. Kemudian Nabi ambil kurma tu, Nabi letak kat mulut dia, dan dia pun isap kurma tu. Nabi kata, wah, ini jadi ahli Madinah. Sebab kurma ni makanan ahli Madinah. Tapi disunatkan tu, kurma tu, bekas kurma tu yang digigit oleh ulama ataupun orang alim tu, yang Nabi buat tu, ialah dia colekkan di langit-langit baby tu. Di langit-langit atas. Dicolekkan ke atas. Nak masukkan tu bacalah bismillah, selawat ke apa kan. Kemudian colekkan ke atas. Kemudian biarkan nanti budak tu sedut jarinya. Itu ada keberkahannya. Ini amalan tuan-tuan ni. Mudah-mudahan saat pertama dia keluar ke dunia, dia dapat rasa kemanisan ni kurma. Kurma ni juga berkat. Sebab Nabi dah doakan, Allahumma barik li ahli Madinah fi sa'ihim wa muddihim. Ya Allah, berkat ke ahli Madinah pada gantang dan cupak mereka. Apa maksud gantang cupak? Mana makanan asas mereka. Makanan asas orang Madinah ialah kurma. Jadi kalau kita ada kurma yang daripada Madinah, itu lagi baik. Ya, kalau tak ada, kita simpanlah sikit ni. Kalau lebih-lebih lagi anak kita tengah mengandung, kita nak dapat cucu kan, kita simpan. Kalau bagus lagi, kurma ajwa. Kurma ajwa tu memang yang the best lah, ya, yang paling bagus. Jadi kalau dapat, ada ustaz, tolong ustaz tahnikkan. Jadi kita pun, ustaz tu pun gigit, kunyah-kunyah sikit. Jadi berkat air liurnya ustaz. Ustaz ni air liur dia, itulah yang berkat. Sebab ustaz ni apa dia buat? Dia baca zikir, dia baca selawat, baca Quran. Bukan dia mengumpat, bukan dia cerita hal orang. Dia membaca perkara yang Allah reda. Lainlah kalau bawa pada orang lain tak tahulah, kita tak tahu nak cakap macam mana lah. Ya, tapi inilah sunatnya. Jadi kita pun ditahnikkan dan dia pun doakan. Itulah itu. Jadi baby ini dah makan ustaz. Dia makan apa? Itu tu kurma tu, atau syekh tu ditahnikkan. Tak apa, itu memang disuruh. Itu dikecualikan. Jadi yang diberikan kecualian, kalau kerana baby ni makan ubat ataupun ditahnik, itu dikecualikan. Jadi kencing dia masih lagi dikirakan najis mukhaffafah kalau dia mencukupi 4 syarat yang telah disebut tadi. Tapi kalau dia makan susu tu dah bercampur cereal lah, macam-macam, itu dah bukan lagi memenuhi syarat, dah tak boleh lagi dikirakan sebagai najis mukhaffafah. Panjang cerita kita tentang najis mukhaffafah, ya. Lain halnya jika telah diberi makan sesuatu, di muka surat 257, ya. Lain halnya jika telah diberi makan sesuatu selain air susu, seperti bubur. Kita bagi bubur. Biasalah baby kita bagi bubur. Itu semua dah kira dah makan lain pada susu. Jadi dah tak boleh dikira hukum najis mukhaffafah, tapi dikira najis mutawasitah. Mutawasitah tu makna yang pertengahan. Baiklah, sekarang kalau anak itu cukup 4 syarat. Cara macam mana nak sucikan najis mukhaffafah? Iaitu cukup dengan memercikkan air di tempat najisnya. Dengan syarat air tersebut harus menyeluruh dan setelah menghilangkan zat najisnya terlebih dahulu. Ini satu perkara yang perlu kita ingat, ya. Jadi hendaklah pertama sekali dia meratakan air itu, ya, dipercikkan air itu meratai tempat yang terkena kencing budak yang kita kata tadi, yang bawah 2 tahun, ya. Kemudian dan meratakan tu kita hendaklah pastikan sebelum kita memercikkan air, ya. Umpama kalau kita kata baju ni terkena najis kencing budak, kita pun nak percikkan, kawasan nak percikkan tu, hilangkan dulu dia punya najis dia. Najis dia itu apa dia? Kencing dia lah, kencing. Kalau tahid dia tak boleh kena percik, dia kena basuh. Tapi najisnya hilangkan. Macam mana nak hilangkan? Mungkin kita serapkan dia, ambilkan kita tisu ke apa kan, kita serapkan dia. Keringkan dia. Dah kering. Dah kering, okey. Maknanya dah kering ain dia. Ain tu zat kencing tu dah tak ada. Bila dah tak ada, kemudian baru kita percikkan. Kalau boleh, sebagaimana setengah ulama meletakkan syarat, warna, bau, rasa kencing itu dah tak ada juga. Warna, bau dengan rasa. Macam mana ustaz warna, bau, rasa ni? Okeylah, kita nak rasa, memang kita tak rasa lah kan. Tapi mungkin bau dengan rasa, baunya. Bau dia tu, dah bau dah tak ada.
Ataupun kita kata baunya dan warna pun dah tak ada. Jadi itu kita pun percikkan dia. Kita percikkan tu meratai ya, tempat yang kita katakan terkena daripada kencing budak tu, meratai. Kalau tempat portion dia kena one quarter tempat kain ini, one quarter tu semua diratai, dipercik. Dan tak perlu air tu mengalir. Kalau air mengalir tu bukan percik, itu nama basuh. Jadi tak pasti air tu mengalir. Tapi Ustaz, macam mana rasa tak sedap? Yang afdal kita basuh. Itu yang habis ceritalah. Itu dah mu'tamad. Tapi andai kata kalau orang tu nak mengambil hukum ringan, ini mukhaffafah tu mana diringankan, dia boleh amalkan, dipercikkan saja ya. Jadi di dalam kitab Fathul Alam dia diceritakan ya, maknanya hendaklah dia meratai tempat yang dikencing itu dengan air, dengan syarat bahawa sudah hilang airnya, kencing air itu sudah hilang, dan sebelum dipercik, dan hendaklah dikeringkan dia ya. Dikeringkan, imma diperahkan dia ataupun dikesatkan dia ya. Nah, tidak tinggal lagi dia punya kesan-kesan dia, ataupun kita katakan basah-basah dia tak tinggal lagi. Memang lembab-lembab tu adalah ya. Kemudian boleh dipercikkan. Jadi itu makna menghilangkan dia punya sifat najis. Sifat najis apa? Warna, bau, rasa. WBR. Warna, bau, rasa ya. Tetapi di sini ada juga ulama mengatakan mencukupilah hanya dengan kita percikkan saja ya. Walaupun ada tinggal rasanya ya, yang mana kita pun tahu tak ada siapa nak bagi rasa ya. Walaupun ada tinggal rasa pun tak apa, yang penting kita percikkan saja. Jadi kalau dah keringkan dia, jadi ingatlah, kalau sekiranya kena kencing budak, kita keringkan dia dulu. Bila kita keringkan dia, dah kita keringkan, dan kemudian lepas tu baru kita percikkan ya. Kalau boleh warna pun yang tinggal. Tapi kalau kita rasa was-was sebab kita ni nak buat ibadat, nak sembahyang, kita bolehlah basuhkan saja. Alamak, baju bapak ni dah kencing budak ni. Jadi basuhkan, sudah habis cerita ya. Dalil yang untuk mensucikan najis mukhaffafah ni adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib dicuci dari air kencing bayi perempuan dan cukup memercikkan air pada air kencing bayi laki-laki. Nabi memberitahu, bayi perempuan kena cuci kencing dia. Bayi lelaki dipercikkan saja ya. Jadi begitulah cara yang mensucikan itu telah disebutkan oleh ulama dalam syairnya. Apa hikmahnya dibezakan bayi lelaki dengan bayi perempuan? Faedah yang pertama, di antara hikmah terdapatnya perbezaan hukum antara air kencing bayi laki-laki dan air kencing bayi perempuan adalah kerana air kencing bayi laki-laki lebih ringan baunya daripada air kencing perempuan. Air kencing bayi laki-laki bau okeylah, bolehlah. Tetapi air kencing bayi perempuan, alamak, hancingnya. Ini kita pun tak tahulah. Ini kata ulama. Maybe ulama dah try kan. Dah pergi cium. Kita pun tak tahu. Kita tak pernah pula terfikir nak pergi cium kencing bayi lelaki dengan bayi perempuan ya. Tapi ini mereka mengatakan demikian. Dan demikian juga, iaitu kerana bayi laki-laki sering dibawa keluar rumah, sedangkan bayi perempuan lebih sering tinggal di rumah. Di muka surat 258. Jadi orang-orang Arab, tradisi mereka lebih suka anak lelaki. Sebab tu zaman jahiliyah sebelum kedatangan Islam, anak-anak perempuan ni kalau dapat anak perempuan tu kira macam suai lah, macam malapetaka. Sampai ada yang di mana mereka tanam anak perempuan hidup-hidup. Itu memang berlaku. Itu dari zaman jahiliyah. Tetapi kalau dapat anak lelaki, wah, semua nak pegang, semua orang nak pegang. Jadi oleh kerana itu diberikan keringanan untuk anak. Walaupun bila datang Islam tak boleh kita bunuh anak perempuan, walaupun kamu kata suai ke kamu tak suka, tapi tetap dia adalah makhluk Allah. Tapi di sini oleh kerana kebiasaan mereka lebih suka pada anak lelaki, jadi anak lelaki ni jadi timang-timangan. Oleh alamak budak dia kencing, kencing tak apalah, diringankan, dipercik-percikkan saja. Itulah tuan-tuan ya. Dan kerana yang ketiga, kerana bayi laki-laki jika baligh dengan cara mengeluarkan sperma ataupun air mani
Dan hukum air mani adalah suci. Sedangkan bayi perempuan balignya dengan cara mengeluarkan darah haid. Sedangkan hukum darah haid adalah najis. Itu cara baligh pula. Kalau anak lelaki baligh dengan keluar air mani. Kalau air mani suci. Kalau anak perempuan dia baligh itu dengan keluar darah haid. Darah haid najis. Dan ada juga mengatakan bahawa kencing anak lelaki itu warnanya itu tak pekat. Tak pekat tu makna bila kena pada kain tu mudah hilang. Tetapi kalau anak perempuan kencing itu warna dia pekat. Pekat tu kalau dipercik tak hilang, dia kena basuh juga. Itu antara lagi tambahan sebagai kenapa beza anak kencing anak lelaki dengan anak perempuan ni ada bezanya. Ya. Dan demikian juga antaranya lagi ialah bahawa kencing yang anak perempuan kencing anak perempuan tu dia punya warna dia lebih melekat. Itulah kita sebut tadilah, lebih melekat kepada kain itu kalau dibandingkan dengan kencing anak lelaki. Allahualam. Faedah yang kedua, di antara bayi laki-laki yang pernah kencing di pangkuan Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. Ada juga yang di mana baby-baby yang kencing di atas pangkuan Nabi SAW. Jadi Nabi SAW suka baby. Nabi pun suka baby. Nabi suka dokong dia pula. Ya. Jadi maupun anaknya, cucunya ataupun orang lain. Yang pertama yang pernah Nabi dokong ialah Sayyidina Hasan, cucu Nabi. Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum. Dan demikian juga Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum. Dan Sayyidina Abdullah bin Zubair yang saya sebutkan tadilah anak muhajirin yang pertama dilahirkan. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Dan Sulaiman daripada Bani Hisham radhiyallahu anhu. Dan Muhammad putera kepada Ummu Qaisin radhiyallahu an. 5 baby ini pernah Nabi dokong dan kencingkan Nabi Allah. Nabi marah? Nabi tak marah. Nabi minta air, Nabi percikkan ke baju yang terkena kencing itu, ya. Itulah dalam mazhab Imam Syafi'i, dia ada bab menamakan najis mukhaffafah, najis yang diringankan, iaitu kencing anak lelaki yang belum berumur 2 tahun dan yang tak makan melainkan hanya susu yang original, ya. Dan kemudian dalam mazhab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, kedua-dua imam ini tidak ada hukum najis mukhaffafah. Dia hukumnya sama saja. Kencing anak lelaki sama kencing anak perempuan sama saja. Makna sama tu, najis dibasuh seperti najis-najis biasa. Itu hukumnya. Jadi hanya bab najis mukhaffafah ni hanya ada dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi siapa nak amal mazhab Syafi'i, kita sekarang pegang mazhab Syafi'i. Alamak, baju bapak terkena baby ni kencing kan, ambil air, percikkan. Tapi kita pastikan dulu kita dah keringkan dia. Ini kadang-kadang banyak orang awam atau orang ramai yang tak perasan tentang keringkan dulu. Dia cuma ambil air, dia percik. Tapi keringkan dulu. Ya, hilangkan dia punya airnya dan bekasnya, warnanya, baunya. Kemudian kita percikkan dia, ya. Percikkan tu kena meratai tempat yang dikenakan dengan kencing tadi, ya. Itu dia tuan-tuan. Jadi itulah didatangkan syair 5 anak yang pernah kencingkan atas ribanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan itu masuk kita dalam najis mutawassitah, najis yang sedang, dalam yang sederhana, pertengahan lah. Mutawassitah dari segi bahasa Arab, najis pertengahan, ya. Dan bagaimana cara nak mensucikannya, Allahu a'lam. Kita berhenti situlah tuan-tuan dan puan-puan, ya. Dan alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang telah berderma untuk membantu pembangunan madrasah yang sedang kami usahakan di negeri Kemboja. Alhamdulillah, kami ucapkan jazakumullah khairal jazak, ya. Terima kasih banyak. Dan juga mereka yang derma untuk fakir miskin, ya, di negara tersebut dan juga tempat-tempat yang lain. Alhamdulillah, banyak sekali dapat membantu saudara-saudara kita dalam kesusahan. Dan demikian juga insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, pada malam ini ada pengajian lepas maghrib di Masjid Maidin jam 7.30, iaitu pengajian apa itu artinya ujub. Ujub
yang merosakkan amalan kita dan bagaimana mengobatinya. Jangan lepaskan peluang tuan-tuan ya. Itu pelajaran yang penting. Jam 7.30 malam ni. Dan insyaAllah jam 9 malam lepas daripada Isyak akan ada pengajian kitab Syekh Abdul Qadir Jalani, insyaAllah jam 9 malam di Masjid Kasim ya. Masjid Kasim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, andai kata kalau tuan-tuan tak dapatkan link dia tu daripada FB saya, tuan-tuan boleh terus pergi pada FB masjid tersebut ya. Typekan dia punya link dia tu Masjid Kasim ataupun Masjid Maidin. Kemudian tuan-tuan tekanlah ya. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan dia punya live telecast dia tu, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, mari sama-sama kita memuliakan baginda Nabi kita Rasulullah SAW dan kita beri salam, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan. Hari Ahad ini pun ada juga majlis Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita sama-sama akan menjayakannya, iaitu pada hari Ahad ini jam 10 pagi di Masjid Haji Yusof Serenggun. Ya, Haji Yusof di Upper Serenggun. InsyaAllah siapa yang ada masa silakanlah insyaAllah pada hari Ahad ini ya. Jangan lepas peluang. Ada juga jemaah yang ialah hari Ahad mereka tak tengok live tapi mereka lihat pada recording. Apa bezanya lihat recording dan live? Bila live, masa itu memang benar-benar kita berada dalam maulid, masa itu keberkahan turun, masa itu dikabulkan doa, maupun orang yang dalam masjid maupun orang di rumah yang ikuti sama. Kalau recording ni, yalah bagus, tapi cuma macam dia tengok wayang gambar je lah. Jadi sebab benda tu sudah berlalu pagi tadi, pagi semalam. Tak ada salah, tapi kuranglah dia punya keberkahannya. Jadi itulah beza. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan kata, alah tak apalah, nanti aku petang aku tengok live recording dia. Tuan-tuan kalau ada masa, ambil ikut pada masa yang diadakan live telecast tu pada jam 10 pagi hari Ahad yang akan datang ni, insyaAllah. Baik saja tuan-tuan dan puan-puan, sampai sini saja. Mari sama-sama kita beri salam pada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. فاطربوا يا أهل المثاني، فهزار اليمن غرد، واستضيعوا بجمال فقفي الحسن تفرد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات
الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل أن يحصره العاد إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا واهدنا نهج سبيلي مرحبا كي به نصعد ونرشد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. ربي بلغنا بجاهي يا الله في جواري خير مقعد يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا
ما دعا لله داء أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, syukur kepada Allah. Mudah-mudahan dapat kita teruskan berselawat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kerana selawat itu akan membawa kepada penyembuhan sakit dan menyelesaikan masalah-masalah dan mendekatkan diri kita kepada Allah dan mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang itu saja, kami mohon maaf kalau ada apa-apa kekurangan pada pihak kami. Dengan itu mari sama-sama kita baca Sayyidul Istighfar, dan sebelum itu mari sama-sama para jemaah sekalian kita bacakan Fatihah kepada ibu, kepada seorang ustaz kita di Singapura, iaitulah Ustaz Jalaluddin Hassan, ya, di mana ibunya baru meninggal dunia, ya. Jadi dengan itu mari sama-sama kita bacakan Fatihah kepada almarhumah, ya, ibunya, yang di mana ibunya itu sekarang ni masih lagi di hospital kerana postmortem. Jadi mudah-mudahan Allah SWT mudahkan urusannya, ya, dan diberikan dia keselamatan daripada segala perkara yang dibimbangkan, dan supaya jenazahnya esok hari dapat disempurnakan. Dan dengan itu mari kita baca Fatihah kepada almarhumah Salbiah binti Hashim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan mari kita baca Fatihah dengan berkat Fatihah berkat Rasulullah SAW, agar Allah sembuhkan penyakit kita, penyakit anak isteri kita, dan bil khusus penyakit abang saya Abdullah bin Harun, dan juga Saidi bin Sahran, dan juga kepada Ina binti Ali, selalu minta kita doakan dia, dan juga kepada Hamidah binti Mahmud dan mereka yang lainnya bermohon doa kepada kita, dan mereka yang dalam masalah-masalah rumah tangga, semoga Allah mudahkan penyelesaiannya dan dapat dia keluar daripada segala masalah tersebut dengan cara yang terbaik, dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan saya minta kepada jemaah sekalian kita bacakan Fatihah juga, semoga Allah Taala mudahkan perjalanan anak-anak saya Tengku Maryam yang akan menyambung pelajarannya di negeri Mesir, di Azhar, dengan kawan-kawannya. Pada malam ini mereka akan berangkat ke negeri Mesir, dan juga anak-anak yang lain yang akan berangkat lagi beberapa hari. Mudah-mudahan semua mereka yang akan berangkat ke tanah Mesir dan untuk menyambung pelajaran di Azhar dapat selamat belajar dan terang hati dan berjaya, dan bakal menjadi ulama-ulama kita di hari muka dengan niat tersebut. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu
أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير أن الله قد حاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. Mari kita baca selawat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب على علي القدر عظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب على علي القدر عظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب على علي القدر عظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب على علي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب على علي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب على علي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب على علي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب على علي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب على علي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب على علي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.